Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kali ini ingin menyampaikan presentation dengan tajuk cabaran komunikasi antara budaya dan keberkesanannya. Definisi komunikasi menurut Giffey dan Almonte 2010, komunikasi adalah pemindahan maklumat dan makna dari satu pihak pengantar kepada pihak yang lain ataupun penerima. 5 langkah proses komunikasi. Pengirim membentuk idea. Seterusnya pengirim mengekodkan idea tersebut dalam satu message dan message akan melalui saluran komunikasi. Penerima mendekodkan message tersebut dan akhir sekali maklum balas dihantar kepada pengirim. Bentuk-bentuk komunikasi di antaranya adalah komunikasi intrapersonal, iaitu komunikasi secara bersendirian tanpa melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal melibatkan dua individu terlibat dan saling menghasilkan serta menafsirkan maklumat. Komunikasi berkumpulan melibatkan lebih daripada 2 orang individu. Komunikasi organisasi di dalam sebuah organisasi. Dan komunikasi awam melibatkan komunikasi seorang communicator dengan sejumlah besar pendengar atau dengan rujukan lain sering disebut sebagai khalayak ramai. Komunikasi silang budaya merupakan komunikasi yang melibatkan individu daripada latar belakang budaya yang pelbagai. Cabaran atau halangan-halangan budaya bagi komunikasi silang budaya iaitu dari segi bahasa atau message lisan. Perbezaan linguistik yang begitu ketara boleh menyulitkan sesuatu komunikasi. Bahasa atau message bukan lisan. Terdapat budaya bangsa yang kaya dengan bahasa, bukan verbal. Hanya bangsa itu sahaja yang mengamalkan bahasa verbal tersebut dan ini berbeza dengan budaya lain. Kesan ethnocentrism, stereotype dan nama, resam dan tuntutan moral. Kegiatan yang melanggar nama masyarakat akan menerima risiko dikenakan hukuman undang-undang yang berat dan juga didiskriminasikan oleh masyarakat. Demikian juga jika berlaku penyimpangan adat resam dan jika melanggar tuntutan moral. Cabaran atau halangan-halangan komunikasi. Yang pertama, halangan persekitaran. Yang kedua, halangan sikap penghantar. Yang ketiga, halangan sikap penerima, iaitu penerima yang mempunyai sikap dan persepsi yang negatif terhadap penghantar dan mesej yang dihantar akan menjejaskan keberkesanan komunikasi. Seterusnya, halangan maklumat kurang tepat dan jelas. Dan akhir sekali adalah halangan bahasa. Aspek keberkesanan komunikasi iaitu latar belakang penghantar dan penerima maklumat, pengetahuan mengenai perbezaan latar belakang seperti bangsa, bahasa, budaya, agama, status dan tahap pendidikan mempengaruhi pilihan bahasa, gaya dan cara pertuturan serta penulisan bersesuaian agar apa yang ingin disampaikan boleh difahami. Mendengar dengan baik dan efektif. Mendengar secara atentif di dalam apa jua bentuk interaksi akan dapat menyumbang kepada komunikasi berkesan. Bersikap positif. Sikap yang positif dapat mewujudkan suasana harmoni dan seronok yang membantu ke arah komunikasi lisan atau bertulis yang berkesan. Kesimpulannya, dalam konteks komunikasi silang bahasa ataupun silang budaya, perlu ada kesedaran terhadap budaya bangsa lain. Tujuannya agar perkongsian, nilai interaksi dan komunikasi menjadi lebih mudah dan pada masa yang sama dapat memupuk hubungan harmoni. Pentingnya komunikasi antara budaya yang mana ianya dapat membantu untuk mengurangkan masalah yang rumit dan dalam sesuatu perkara. Satu bidang yang amat penting untuk didalami kerana tanpa pengetahuan tentang komunikasi antara budaya ini akan dapat merugikan kepada masyarakat di dalam pelbagai perkara.